insyaAllah begini ya, kita akan mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita masuk pada tajuk yang ke-22 ya, adab dan cinta kepada Rasul. Kena lah tu tak sebenarnya dengan Maulid Rasul ni. Macam kita tahu pula tajuk dia kat sini kan. Adab dan cinta kepada Rasul. Kita baca matan dari sini bersama-sama. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan pula kepada kami Adam, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang daripada kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min walidihi, daripada orang tuanya, yakni ibu bapanya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari hari yang ke-15 dan dalam Sahih Muslim hari yang ke-44. Iaitu kita meletakkan cinta dan kasih kita kepada Rasulullah selepas Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatasi seluruh makhluk yang lain walaupun kedua ibu bapa kita. Itu kata kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya begitu. Keutamaannya begitu. Pengenalannya, sifat cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan bagi seluruh umat Islam, kerana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada jalan lain untuk kita dapatkan redha Allah dan dapatkan kecintaan Allah, melainkan hanya dengan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditunjukkan oleh Nabi, dia akan datang dari mana? Datang daripada wahyu. Apa itu wahyu? Ya, itu daripada kalamullah, daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan tu. Kita nak menuju ke akhirat, dia tak ada ways lain, dia tak ada Google Maps yang lain lah. Itulah jalannya, mesti ikut yang tu. Sebab nak menuju ke akhirat. Ya. Untuk urusan dunia banyak jalan lah. Ya. Antum a'lamu minni an umuri dunyakum. Dalam bab urusan dunia kau lagi tahulah. Tapi dalam bab urusan akhirat ibadat tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain dan tidak adalah mana-mana tariqah pun ya, yang bagi tahu bahawasanya inilah jalan lain yang kita ikut, tak ada. Melainkan hanya jalan Nabi je. Solat cara Nabi je, tak ada solat cara lain lah. Ya, yang ditunjukkan Nabi. Puasa cara Nabi je. Ibadah cara Nabi. Selawat pun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nak ada nilai lah. Kalau nak ibadah yang kita buat tu ada nilai. Maksudnya ada ganjaran. Ya, kalau tidak dia sekadar jadi perbuatan yang baik sahajalah. Ya, kalau kita kata contoh kita berselawat, ya, sahaja kita selawat, ya, yang terbaik selawat Ibrahimiyah lah.
yang kita baca pada tahiyat akhir yang terbaik. Kan dan ringkas pun dalam hadis Tirmizi pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau selain pada itu dia akan jadi nasyid lah. Dia akan menjadi kata-kata yang baik lah. Kita tak ada kata salah, tak salah. Tapi kalau orang menyangka bahawa yang itulah yang betul, itu terpulanglah. Sebab Rasulullah tunjuk kan bagaimana cara tak sahabat dah tanya. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Wajarlah. Jadi cara yang sahabat betul dengan aku. Kan? Kalau selain pada itu, sama ada dia boleh jadi nasyid, dia boleh jadi kata-kata yang baik, perkataan-perkataan yang baik, puji-pujian. Ganjaran terserah hanya pada Allah. Tak tahulah dapat ke tidak. Tetapi kalau yang ditunjuk oleh Nabi, insya-Allah confirm dapatlah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara marat. Siapa yang selawat kata aku sekali, Allah Taala akan selawat katanya 10 kali. Jadi kita tengoklah yang itulah tak. Seperti yang ditunjukkan Nabi. Ya. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapat kesempurnaan iman. Sebagai seorang Muslim, wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita sendiri dan manusia lain, sama ada ibu bapa, isteri, suami, anak, kaum kerabat dan kawan. Sebaliknya, jika meletakkan diri, keluarga atau harta kekayaan lebih dicintai berbanding kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulnya, nescaya mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Ya, sebab itu dalam bab mempertahankan Nabi, kita tengok dalam perang Uhud, para sahabat mempertahankan jasad Nabi. Dia boleh cedera tak? Tu pun kena juga cedera juga, patah gigi Nabi berdarah tak? Ya, kena juga dalam perang Uhud, yang mana 70 orang sahabat telah syahid. Ya, dalam perang tu. Jadi sahabat mereka mempertahankan jasad Nabi tak? Tahan-tahan ada sahabat yang mana dia tengok balik berapa banyak berapa ratus bilah pedang kena tak pada dada dia tak? Mati. Buat mempertahankan jasad Nabi. Ya, kita hari ini kita tak pertahankan jasad Nabi sebab sudah wafat, tapi kita pertahankan sunnah Nabi SAW. Kita pertahankan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau para malaikat mereka menjaga wahyu di langit, yang ni ayat Quran lah. Tak. Tetapi untuk menjaga hadis di bumi ni siapa? Kalau bukan orang-orang alim, ulama-ulama hadis. Dan kita lah, antara kita lah orang yang beramal dengan hadis. Tak, pastikan daripada sumber yang sahih, yang betul. Tidak, kita akan jadi sia-sia lah. Kan? Ibadah kita tu tidaklah ada ganjaran seperti yang kita harapkan. Jadi kita lah pertahankan. Siapa lagi nak pertahankan ni Nabi tak? Kita bukannya sahabat pertahankan jasad Nabi. Kita sebagai umat pertahankanlah hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Kan? Pastikan yang sumber yang sahih lah daripada hadis yang sahih tak. Dalam hadis amal tak apa, dalam salah lah kita menjadikan hadis dhaif itu sebagai panduan kita. Tapi dalam bab beramal ibadat ini dia tak mari yang cara lain. Dia mesti datang di situ. Sebab kita risau tak? Takut-takut tercampur dengan hadis palsu. Takut-takut tercampur dengan amalan-amalan ifradi, individu tak? Dia ingat ini yang Nabi tunjukkan. Ya, mesti datang betul di sana. Nak datang betul datang daripada hadis Nabi, datang dari mana? Yang firstly datang daripada sunnah sitah lah. Hadis-hadis daripada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Hadis-hadis ni banyak tuan-tuan. Kita buka kitab Sahih Bukhari pun tak terhabis kita nak beramal. Dan Sahih Bukhari cubalah, jangan cerita Sahih Muslim lagi lah. Sahih Bukhari pun ada 6,000 lebih hadis pun tak teramal. Ni tiba-tiba rajin pula doa amal yang bukan datang dari Nabi tak. Tidak, dia tak ada sebut dalam kitab hadis pun. Dia pula rajin. Itu yang telajar pula beramal. Benda yang ada dalam Sahih betul dalam kitab sunnah sitah ni, dalam sunnah kitab hadis tak ada pula nak ni tak. Ya, nanti kita akan boleh kupas lebih lanjut lagi. Sebab kita nak cerita tentang kecintaan pada Nabi juga. Jadi bila sebut cinta ni mesti kita akan follow dia. Ni sebut kita tapi tak follow, macam mana? Kan? Kata cinta pada Nabi tak ikut cara Nabi. Kalau cinta Nabi kena ikut Nabi betul lah. Bukannya sekadar melafazkan cinta pada Nabi, tetapi perbuatan kita tidak demikian. Tak, dia mesti tally lah, synchronize kita punya
ya, perkataan dan juga perbuatan kita. Seseorang yang mencintai Nabi SAW akan semakin mentaati dan mengikuti petunjuk baginda Nabi SAW. Kalau betul dia cinta, dia akan ikut petunjuk Nabi. Sebab akhir zaman ni ramai, kita pun keliru, masyarakat keliru. Mengapa masyarakat keliru? Sebab apa? Sebab dia ingat benda ni betul, inilah pada Nabi. Itu yang keliru. Ya? Dia keliru kat situ. Dan kadang-kadang bila dia keliru, dia boleh tertipu pula. Dia sangkakan inilah yang benar, tak? Kan? Tak datang dari Nabi pun. Antara kelebihan orang yang mencintai baginda Nabi SAW berbanding yang lain ialah mereka dianugerahi kemanisan iman. Seronok beramal. Seronok beramal dengan amalan-amalan yang mana ditunjukkan Nabi dan juga amalan-amalan ataupun dalam rukun Islam itu sendiri. Dalam bab solat. Ya, seorang tu cerita Nabi, tuan-tuan, kalau betul cerita Nabi. Antara cerita ciri yang kita boleh tengok, pertamanya solat jemaah 5 waktu ni tak lari dalam masjid lah. Tak, dia tak sembang pumpang-pumpang, tapi time semayang, kedai kopi, dia semayang tempat lain. Itu yang pertama. Yang keduanya percakapannya. Percakapan yang cukup semua membawa kita dengar harmoni je. Kan? Tak pecah belahkan orang, tak menyakiti hati orang, tidak merendah-rendahkan orang, perbuatan yang baik. Ini. Ya, kita kata seronok dalam beribadah. Orang yang merasai kemanisan iman mudah beribadat serta melalui kehidupan dengan penuh keceriaan dan ketenangan. Sekiranya mendapat kesusahan, dia mampu bersabar. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT menyuruh kita beradab terhadap Rasulnya melalui firman dalam suratul Hujurat ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat pertama dah warning. Jangan nak buat pandai-pandai. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Ibaratnya kalau Rasul jalan ni, kita di belakang. Jangan pandai-pandai nak potong Nabi. Kau pula lagi pandai pada Nabi pula. Nabi ketunjuk jalannya, kau pula pandai-pandai buat jalan macam ni. Ni akhir zaman tuan-tuan ya. Sebab kita banyak ni orang keliru dah. Dalam hadis pun sebut kan, sataftariqu ummati ala salasa wa sab'una firqatan kulluhum finnar kan illa firqatan wahidah. Itu kena tahu kan, umat aku akan berpecah 73 golongan dan kulluhum finnar, semua masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Itu kena ingat. Jadi kita kena ingat itu dah ya. Ya, wa anawi wa ashabi kan. Jadi siapakah mereka yang selamat tu? Mereka yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku. Jadi clear lah, jalanku dan jalan sahabatku. Jalan macam mana? Enggak, apa yang tunjukkan aku dan juga tunjuk sahabatku. Benda sebut lagi, khairul qurni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ya, kurun yang terbaik ialah kurun aku. Zaman aku yang zaman yang terbaik, kemudian diikuti dengan zaman yang summal ladina yalunahum. Zaman yang kedua siapa? Zaman sahabat. Summal ladina yalunahum, zaman yang ketiga zaman tabi'in. 3 zaman yang terbaik. Lepas daripada dah mampu.
Lepas 3 zaman ni, lepas peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan pun, umat Islam dah mula berpecah sampai hari ini. Jadi pegang cukup-cukup dalam 3 zaman ni. Kan? Maksudnya Rasulullah bagi kita panduan, tuan-tuan. Dalam beramal, dalam kita nak cinta Nabi, Rasulullah bagi kita panduan. Bukan Rasulullah sebut pada kau lah. Kau nak cinta kat aku, kau suka macam mana, tak kisahlah. Yang penting kau cinta pada aku, kau sebut nama aku, kau suka aku. Dah, itu. Tak. Ditunjuk, diberi panduan. Seperti mana kalau Rasulullah ni cukup takut umatnya tertipu dengan Dajjal, Rasulullah cerita secara detail. Dajjal ni siapa dia buat, dia datang sebab takut umat tertipu. Begitu jugalah Rasulullah bagi tahu panduan. Kalau betul kau cerita pada aku, kata ikut macam aku ni. Quran pun dah sebut, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan pandai-pandai kamu mendahului Allah dan Rasul. Ini dia dah. Aku kita ni kata tak, ini amalan pada Nabi pun tidak pun. Kan? Sebab semua perbuatan amalan kita ni Rasulullah tunjuk. Islam ni kata Islam tu lengkap. Sebab bermula daripada bangun tidur hingga tidur balik, semua ada cara Nabi. Tak ada pula kata ni dalam bab makan, pandai-pandai korang lah, aku pun tak kira. Dalam bab makan pun tunjuk. Ambil adab makan macam mana, perbuatan yang bersopan macam mana, itu pun ditunjuk. Benda remeh. Pada anggapan kita remeh. Berpakaian pun tunjuk dah. Itulah kata. Maksudnya Rasulullah tak tinggalkan umat itu kata ganti. Pandai-pandai lah korang buat. Ya, aku bagi tahu je, korang pandai-pandai tak ada. Semua ditunjuk. Dan kita pula sedaya mungkin cuba untuk ikut apa yang Nabi tunjuk sedaya mungkin. Memanglah kita tak boleh ikut 100%. Tak. Ibnu Umar je yang dia cuba ikut sunnah Nabi ni secara 100%. Hatta Rasulullah buang air kecil pun di tempat tertentu pun dia sanggup buat macam tu. Ya, dalam musim haji lah, dia sampai bawa jemaah daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Ya. On the way pergi tu, dia bawa jemaah ni, dia berhenti di tempat. Dia berhenti, dia pergi belakang bukit. Dia pergi belakang bukit, orang dia ni pergi mana ni? Kat situ boleh, sini boleh, faham, dia ada masalah apa ni? Lama dia patah balik. Dia balik balik. Dia balik lah. Dia balik kata, kau pergi mana? Aku pergi buang air kecil. Aku pergi buang air kecil. Tak. Air. Tak, sini tak boleh. Tu tak boleh. Tak. Sebab aku pernah tengok. Kan? Rasulullah buang belakang sana. Tapi macam tu dia ikut. Tak. Kita tak adalah nak macam tu juga tak. Tapi paling kurang kita cuba hampir dengan cara yang betul. Cuba hampir. Sebab nak duduk dengan Nabi ni, dekat telaga Nabi ni, bukan calang-calang orang. Hanya umat Nabi je. Kan? Di akhirat esok Rasulullah akan panggil ummati, tak, umat aku mari sini. Dan ada golongan yang nak pergi pada Nabi dan dihalang oleh malaikat. Malaikat halang, dia tak boleh. Rasulullah terkejut, itu umat aku, mari ke sini. Tak boleh. Mereka bukan umat kau. Ya? Itu umat aku kenal. Nabi kenal umatnya. Rasulullah kenal umat ni. Ini umat aku tak. Ya? Engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah kewafatan engkau. Ya? Mereka begitu, engkau tak tahu. Maksudnya Rasulullah tak ada ilmu. Engkau tak tahu lepas kau wafat apa mereka buat. Ya? Mereka buat satu amalan yang bukan daripada engkau tunjuk, dan mereka mendakwa inilah pada engkau. Bohong. Ya? Man amila amalan laisa minna fa huwa raddun. Dalam hadis Muslim sebut. Kan? Siapa yang beramal dengan satu amal bukan daripada kami, fa huwa raddun, tertolak. Walaupun dikatakan baik. Lalu kita pegang hujah ni, dalil ni, apa salahnya benda baik kan? Ya? Dan itu hadis sahih tuan. Dia bagi tahu pada kita, engkau tak tahu apa mereka buat selepas kewafatan engkau. Senang-senang ubah mafhum Al-Quran, ubah amalan, ubah ni, dan mereka klaim ini daripada engkau. Sedangkan mereka bohong, berdusta atas nama engkau. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Orang siapa yang berdusta atas nama aku, berdusta atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu finnar, disediakan tempatnya dalam neraka. Lepas tu kita kena ingat sikit, apa salahnya benda baik, apa salahnya benda baik lah. Saya cakap, siapa berdusta atas nama aku, walaupun benda tu baik. Hadis-hadis palsu tuan-tuan, direka, dia dicipta hadis palsu dengan tujuan yang baik.
Dan orang yang mereka dimaksud tuan-tuan, mereka bukan pencuri, mereka bukan perompak, mereka bukan kaki nombor, mereka ni bukan kaki apa lagi ya, kaki cembah kubur, bukan kaki-kaki khurafat tuan-tuan. Semua orang baik-baik tuan-tuan. Ya, bukan orang jahat kena ingat yang tu. Sebab tu dalam bab. Tapi bila tanya kenapa kau reka ni? Takkan salah pula. Kami nak ajak orang buat baik. Contoh antaranya direka-reka tentang kelebihan membaca surah-surah tertentu. Nak dapat anak baik baca surah Muhammad, nak dapat muka handsome baca surah Yusuf, nak dapat mudah beranak, mudah lahir anak surah Maryam. Contoh macam tu lah. Bila minta mana datang sumber ni, takkan salah pula. Benda ni dah berlaku. Zaman Imam Malik pun dah berlaku. Direka tentang kelebihan-kelebihan ayat Quran. Baca surah-surah tertentu dia dapat kelebihan macam ni. Kalau kita kira logik tuan, salah ke? Yang direka pun diajak turun ayat Quran. Tak salah ke kalau kita fikir balik logik? Salah ke? Tak salah. Tapi sebab kau jual nama Nabi, Nabi tak kata pun macam ni. Kecuali yang datang betul pada Nabi. Tak. Walaupun benda tu benda baik. Sebab tu Imam Malik, ketika di Madinah, dalam Masjid Nabawi, berapa banyak halakah-halakah selepas maghrib. Kuliah halakah-halakah agama ni banyak. Tak. Tapi apa kata Imam Malik? Satu hadis pun aku tak ambil pada buku ni. Ini dalam Masjid Nabawi ni. Kata Imam Malik, pengasas mazhab Maliki tak? Orang paling alim lah. Satu hadis pun aku tak ambil pada buku ni. Kenapa? Ini semua qusas. Apa itu qusas? Penglipu lara. Penglipu lara, kaki auta. Kita tuan-tuan, kalau dulu zaman wayang kulit, zaman Tok Selampit, orang duk cerita tentang wayang kulit tuan-tuan tak? Kita dengar pun, seronok dengar kan? Tapi tak ada kita percaya pun sebab kita tahu ini bohong kan? Cerita-cerita mari daripada wayang kulit mana kita tahu tak, tapi seronok tengok lah. Tapi kita ada kita ikut sebab kita tahu bohong, cerita ni bohong ni, tak betul pun. Tapi bila cerita agama ni diceritakan dengan demikian rupa, dan dia cakap tu pula bukan Tok Selampit, bukan Tok Dalang, orang percaya tak? Kan? Orang percaya tak? Sebab itulah Rasulullah cukup bertegas. Ulama-ulama cukup bertegas dalam bab ini. Diberi gelaran orang yang suka penglipu lara ini. Ulama-ulama hadis dia bagi gelaran orang yang macam ni, khatibul lail, pengutip kayu api di malam hari. Apa maksud pengutip kayu api di malam hari? Engkau mengutip dia cerita ni betul ke cerita tak betul, kau kutip kau sampaikan ke orang. Ibarat di malam hari kau kutip kayu api, yang kau pegang tu kayu ke, yang kau pegang tu ular ke, engkau tak kisah. Kau kutip dia masuk dalam guling kau, betul kau sampaikan kepada orang. Ni diberi gelaran orang-orang yang suka cerita tentang Nabi tapi sumbernya tak ada. Qatibul lail, pengutip kayu api di waktu malam. Sebab tu kena cerita dia bagi terang keras. Sebab tajuk dia pun mari sekali tuan-tuan. Esok kita ubah tajuk lain kan. Tepat pula tu dengan Maulid Rasul kan, memperingati kelahiran Nabi. Bukan kita sambut birthday Nabi, tapi kita memperingati kelahiran Nabi. Yang pasti Nabi lahir dalam tahun gajah, tu pastilah. Nabi lahir bila tahun gajah dah. Tak kisahlah dalam bab tarikh tu semua tu tak apalah ada khilaf. Yang pasti Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal. Itu kena kita ingat. Kelahiran tu tak apalah, mungkin ada khilaf, tak betul. Tapi yang pasti 12 Rabiul Awal, hari Isnin setelah wafat. Sebab tu kita kata tak, dalam bab cerita Nabi kena betul-betul. Jangan kita ambil remeh. Kata tak apa, boleh, benda baik, apa salahnya ke tak? Yang kedua, yang pertama Allah tegur, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan tinggikan suara di hadapan Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras. Jangan cakap kasar dengan Nabi, sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya pahala amalan kamu tidak terhapus sedangkan kamu tidak menyedari. Tinggikan suara depan Nabi pun amalan kita boleh terhapus. Lega aku tak? Lega. Kenapa lega? Nabi dah wafat, selamat laku tak? Yang ni dulu tuan-tuan.
Kita pergi Masjid Nabawi tak? Di situ jasad Nabi ada ke tak? Ya, tiba-tiba bergaduh dalam kawasan Masjid Nabawi itu. Bergaduh sebab apa? Bergaduh saf. Nak berebut masuk dalam Raudhah dululah. Ataupun nak berebut saf semayang. Berebut marah. Jasad Nabi kat mana? Ya, jasad Nabi mesti ada dalam tu ya. Hormat jasad Nabi. Ya. Orang Arab cukup pegang. Ya, mereka jaga adab. Ya, betul Rasulullah dah wafat, tapi jasad Nabi masih di situ. Jadi hormat jasad Nabi. Ya. Bukan kita kata Nabi dah wafat tak apa, bolehlah bergaduh. Tak boleh juga. Dalam kawasan Nabawi tu, di Madinah khususnya, jangan bertengkar, jangan bergaduh, ya, sebab jasad Nabi di situ. Maksudnya terpakai lagi lah hukum tu. Ya, terpakai lagi. Sahabat Nabi, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sahabat Nabi, dia ni kadang dia bercakap, pitching memang tinggi mana. Kan? Padahal dekat pun, tapi cakap, wah, orang dengar lah. Dekat je pun. Memang pitching dia, memang ada orang macam ni, betul tak? Bila turun ayat ini, dia tak berani cakap. Tak berani nak cakap depan Nabi. Dia takut. Sebab kata, la tarfa'u, jangan kamu tinggikan suara kamu ni. Risau dia dah. Dia tak berani. Tak usah cakap, lu kata cakap. Cakap. Cakap lah. Tak berani cakap. Sebab pitching tinggi. Sebab dia takut ni, tengok sahabat. Dia takut ayat betul dengan dia. Dia tak ada, kau tak kena sebab kau memang style semua jadi macam tu. Yang dimaksud sini ialah depan Nabi korang bertengkar. Depan Nabi, maksudnya bila bertengkar depan Nabi, maksudnya apa? Tak hormat Nabi lah, itu cerita dia. Anak-anak kita tuan-tuan bergaduh depan mata kita. Tak, bukan masalah kau punya hal lah bergaduh. Bukan. Bila dia bergaduh depan kita, menunjukkan kau tak hormat mak bapak kau. Nah, depan mak ayah dia tinggikan suara tak? Padahal yang bergaduh dengan kita, dia bergaduh sama-sama dia je. Nah, tetapi sebab dia tinggikan depan suara mak bapak, kau tak hormat mak ayah kau. Itu je. Nah, maksudnya orang yang bertengkar depan Nabi bukan pasal apa? Tak, kau tak hormat Nabi sebenarnya. Depan Nabi kau baru bertengkar. Itulah. Ya, dia punya kiasan. Kalau mak ayah, anak-anak bergaduh depan mak ayah, maksudnya kau tak hormat mak ayah kau lah, bukan pasal apa. Yang ketiganya pula, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah SWT untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Ya, orang yang menjaga adab depan Nabi SAW. Itu jugalah kita di Nabawi pun tak. Masjid Nabawi pun jaga adab. Ya, supaya apa? Ya, kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni dia dapat keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3. Allah SWT juga menyuruh kita membuktikan cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi SAW melalui firman-Nya dalam suratul Ali Imran ayat yang ke-31. Ini clear tuan-tuan tak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, bagi tahu umat engkau, kalau mereka klaim, mereka dakwa, mereka cinta pada Allah SWT, fattabi'uni, ikutlah Nabi aku. Maksudnya ikutlah engkau lah Muhammad. Kalau mereka kata cinta pada Allah, kena ikut engkau. Sebab jalan yang kau tunjuk je betul. Sebab Rasulullah diberi wahyu. Ya, wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsunya, melainkan dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Jadinya dia ikut Nabi. Maksudnya sebiji-sebiji kena ikut Nabi. Kata cinta Allah, ikut Nabi. Jangan duk ponah orang lain lah. Yang kata sebenarnya betul lah, memanglah tak ada. Tetapi apa salahnya kita buat, sebab benda ni pun benda yang baik. Dan benda ni pun tuan-tuan dapat mendekatkan kita ingat pada Nabi SAW. Tak payah. Nah, tak benda clear lah. Kita buat amalan ni tuan-tuan. Ya betul. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hadis memang tak ada tuan-tuan. Tapi benda ni tuan-tuan, benda lama dah kita buat.
Dulu minggu lepas saya dah baca dah. Saya dah baca dah tentang orang yang mana mereka yang taklid buta semua ni kan. Saya sebut dah, kita dah baca dah benda tu. Tak, bab ibadah khususnya, bab amalan-amalan, kelebihan-kelebihan semuanya datang pada Nabi. Ya. Kemudiannya dia katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah mengampun, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan tuan, kalau ikut sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Sebab ikut Nabi tak? Cara makan ikut cara Nabi. Kan? Ambil dengan tangan kanan, kalau ambil tangan kiri tu syaitan iblis. Ya. Selalu saya sebut benda mudah dan simple tak? Ya? Itu minum cukup. Ya. Minumlah dengan tangan kanan. Kita biasa tengok orang minum tangan kiri ni. Ya tak? Kalau minum tangan kiri pun berlapik lah tuan-tuan. Adab. Ya kan? Pada orang dia tak ada, dia dah siap sini dah. Betul. Makan tangan kanan, kotor tangan ni, maka boleh minum tangan kiri macam ni. Kan? Benda tu simple je. Pada kita tak ada apa pun. Kadang-kadang ada ustaz pun macam tu juga. Dia pun minum macam tu juga kan. Tak tahu dah dia pun terkeliru ke apa ke. Sebab adabnya itu. Ya. Hingga dalam bab makan pun dia kata apa, tuan-tuan, kalau kita makan pakai garpu lah. Garpu ni cucuk tak? Mana cucuk ni potong mana lah. Ni kan. Kalau tangan kiri dia kata boleh. Sebab ini juga sebahagian daripada dia. Jadi kita pun tak tahu. Bila tanya pada dia, ya, macam mana aku cakap je ni? Sebab dah ada orang alim cakap macam tu dia kata. Lepas tu kita makan, ya, kadang-kadang boleh. Ni bukan garpu ke, bukan pisau ke, makan tu boleh. Cuma makan tangan kiri. Sedang orang putih lah boleh. Jadi itu pun benar. Ada orang alim kata boleh. Jadi bila kata orang alim kata boleh, Nabi kata apa? Jadi itu je lah. Dia bukan kita kira orang alim kata boleh. Ya. Nabi tunjuk macam mana. Kalau Nabi kata boleh, boleh lah. Tak ada masalah. Sebab ada sahabat yang makan dengan tangan kiri. Dan Rasulullah dah tegur. Rasulullah kata kan, kul bil yaminik. Makan dengan tangan kanan, makan dengan kananmu. Kan? Dia marah sebab Rasulullah tegur dia. Seolah macam, ingat aku ni budak-budak lah. Nak beritahu aku tentang makan, ingat aku ni budak-budak. Dia marah. Nabi tegur, dia marah tuan. Dia kata apa? Tangan kanan aku sakit. Lepas tu aku kata yang kiri. Menjawab. Kan? Dan Allah Ta'ala bagi sakit tangan kanan tak boleh angkat sampai dia mati. Memang dia makan tangan kiri sampai mati. Kan? Itu dia dah nak bagi tahu. Jadi ikutlah Nabi cakap. Ya. Kemudian dalam surah At-Taubah tak? Ya. Okey. Kemudian dalam surah At-Taubah juga sebut ya tentang ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini ayat terakhir dalam surah At-Taubah ya. Ya, telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan kamu sendiri, daripada golongan manusia, daripada kalangan manusia. Bukan orang lain, bukan malaikat, bukan jin yang menjadi nabi, tapi manusia juga yang menjadi nabi. Ya, supaya apa? Supaya contoh boleh diikut. Sebab Nabi manusia, kita pun manusia. Nabi marah, kita pun marah. Nabi sakit, kita pun sakit. Nabi suka, kita pun suka. Tetapi kena ingat, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Betul, Nabi itu manusia macam kita. Marah pun, berkahwin, tidur, makan macam kita. Tapi kena ingat, ya, Nabi diberi wahyu. Itu membezakan Nabi dengan kita. Jadi jangan kita anggap ada Nabi pun manusia juga kan, bukan jadi dia Nabi pun tak betul. Memang Nabi manusia, tetapi Nabi itu Nabi diberi wahyu. Engkau ada tak? Jadi tak ada lah tak. Dia tak ada, dia jangan nak kata ni pula, jangan tak dudukan diri macam Nabi pula. Boleh keluarkan fatwa, boleh keluarkan wahyu, boleh keluarkan arahan kelebihan-kelebihan daripada mulut sendiri, sedangkan tak datang pun daripada Nabi. Ya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Ya, bimbangnya Rasulullah ni di akhirat, umat aku macam mana ni ingat? Ya, takutnya Rasulullah macam mana keadaan umat. Nabi tak risau diri Nabi lah, sebab aku memang dah selamat lah. Dah confirm selamat. Nah,
Para sahabat confirm selamat radhiyallahu anhum. Ni umat malakut ni ujung-ujung ni. Ni yang aku risau ni. Ya, ni yang aku risau ni ujung-ujung ni. Kan? Takut mudah tertipu, mudah terkeliru. Ni yang Rasul risau ni. Yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu. Nabi ni terlalu tamak ni tuan-tuan, benda yang pada kita negatif lah dah. Tamak, sifat tamak dah lah. Tamak haloba pula tu pula. Tamak satu hal, haloba kau semua. Tamak tu dia dah dapat. Tu kan, dia tengok orang punya, ambil satu. Tamak lah. Haloba, kau semua. Enggak? Tamak haloba lah, tamak haloba. Macam juga dengki lah. Dengki ni dalam bahasa Arab dia hasad. Tapi Melayu ni special. Dia punya dengki lain macam. Sampai disebut hasad dengki. Dah apa lagi? Dan hasad dengki pula tu. Kan? Orang Melayu. Orang Melayu memang hebat dalam bab ni. Dalam bahasa Arab hasad je pun satu je sebut. Tapi Melayu ni lain macam. Hasad dengki. Memang betul. Dalam hasad dengki pula tu. Kan? Jadi Nabi ni tamak, maksudnya terlalu inginkan kebaikan kepada umatnya. Terlalu inginkan kebaikan bagi kamu. Dan dia pula menumpahkan perasaan belas dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 78. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha min kathirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Orang suka dia heboh tentang hari kiamat bila dah. Sedangkan dia tak fikir kiamat kecil yang akan berlaku ke atas diri dia. Dia hebohkan kiamat yang besar-besar ni. Ni dajjal nak keluar dah ni, tak lama lagi dajjal nak keluar ni. Kita dah akhir zaman nak kiamat dan ni nak kiamat. Tahu-tahu nak kiamat, tapi semayang macam tu jugalah. Tak kerti-kerti nampak masjid. Kan, bayar pun ikut waktu dia, bukan ikut waktu yang ditentukan. Tak, dia ikut waktu dia sendiri. Zuhur masuk pukul 1:07 minit, 2 minit kata contoh tak. Dia bantai bayar zuhur pukul 4 kan. Pukul 4:11 dah asar. Tapi dia ikut waktu dia, bukan ikut waktu yang ditentukan yang disuruh. Tak apa, ada waktu lagi ni. Dia hebohkan dajjal nak keluar lah kiamat. Kita ni akhir zaman dah tuan, kiamat makin dekat. Tapi perangai kau pun tak macam menunjukkan kau bersedia untuk menghadapi kiamat. Sebab ni Rasulullah sebut. Bila pada ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat Rasulullah. Rasulullah tanya balik pada dia, ma'adatta laha, apa persiapan engkau untuk menghadapi kiamat? Ini cerita 1400 tahun yang lalu. Sahabat tanya tak? Kata sahabat, ma'adattu laha bin kathirin salatin. Aku tak banyaklah buat persiapan pun, melainkan aku dengan membanyakkan semayang dan juga puasa tak. Lelaki tu jawab, aku tidak mempersiapkan banyak solat, puasa ataupun sedekah. Dalam bab semayang ni pun tak adalah bayang sunat lebih-lebih pun. Puasa pun tak adalah puasa sunat banyak-banyak. Kecuali puasa wajib kan, dalam hukum Islam je lah. Solat fardu 5 waktu dia buat. Tapi kalau tahajud ke, solat sunat duha ke, solat tu tak ada pun kan. Tapi ada lah, tapi tak banyak lah. Puasa pun dia hanya puasa di bulan Ramadan. Puasa Isnin Khamis pun kadang-kadang lah buat lah juga, kadang-kadang tak lah ni. Ya. Walakin ni, tetapi kata lagi sebut, ya, tetapi aku mencintai, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi aku cinta pada Allah dan aku cinta pada Rasul. Dia bukan klaim dengan mulut dia, dengan lidah, tapi dia klaim, dia kata bila cinta pada Allah, dia taat perintah Allah, dia ikut cara Rasul. Ya, bukan dia sekadar berlafazkan. Maka Rasulullah sebut apa? Dia kata walakinni uhibbullah wa rasul. Maka Rasulullah kata anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kalau hari ini orang ni dia mengklaim tentang Nabi, dia kata dia ikut orang tertentu, di akhirat esok orang itu akan dibangunkan dengan orang yang dia klaim tadi tu. Kau bangun dengan dia akan jawab nanti semua. Nah, dia klaim tak.
saya ni memang ikut cara Nabi, tapi saya ni tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan dapat ilmu kat masjid tu benda basic tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan berguru, dapat daripada sana turun-turun, boleh ni saya amal yang ni lah daripada yang lain. Tuan-tuan, kata tuan-tuan ni orang awam kan, ngaji kat masjid sudah lah, dapat ilmu basic-basic sudah. Ni ilmu ni yang saya dapat ni dalam, jadi orang tak semua orang dapat lah. Silakan. Sebab Nabi tak ajar lebih pun. Dalam bab berzikir baik, dalam bab solat baik, Nabi surah tak ajar yang lebih-lebih. Sebab surah tahu umat aku ni tak boleh diberatkan. Bagi yang basic sudah. Kita pula nak sampai makam tinggi lagi tak. Jadi itulah ya. Diletakkan makam-makam supaya membezakan kedudukan manusia. Tuan-tuan ni orang awam ni, tuan-tuan tahu apa tak? Dia ingat orang awam ni tak boleh naik makam lagi tinggi tak? Dia tak nampak macam tu. Dia ingat orang awam ni orang macam ni. Kan? Bukan basic agama, tak mengenai solat agama tak? Bahasa Arab pun anak anta ialah anak anta unta. Itu yang dia tahu pun tak? Kira boleh lah tu tak? Tak, bukan. Sebab kedudukan untuk mencapai sifat takwa ni tak diletak pada orang macam ni pun. Betul tak? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia si Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan kira makam kau, kedudukan kau, level kau, itu tak kira, itu tak pandang. Ya, itu memang banyak cerita tuan-tuan. Dalam bab ni nak kupas banyak ayat. Bagi clear sikit lah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik lah, sebut tadi lah, keterangannya, setiap mukmin perlu mengetahui akan adab-adab yang sewajarnya terhadap Rasulullah SAW, kerana ia adalah punca dan penyebab untuk kita meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ikut Nabi. Sebab nak tarik kasih sayang Allah, tarik rahmat Allah. Sebab itulah. Tak? Ya, cikgu bagi kerja rumah kat budak awak ni, suruh lukis. Okay, balik rumah nanti buat lukisan tentang pemandangan di tepi pantai. Tak? Jadi syarat dia macam tu kan. Makanya buat. Dia bagi hantar cantik-cantik dah. Kan cikgu cakap buat pemandangan tepi pantai. Kenapa kamu buat pemandangan di atas bukit? Cikgu apa salah cikgu? Lukisan kan? Lukisan juga kan cikgu? Cerita-cerita yang simple lah. Lukisan juga cikgu kan? Tak. Yang saya harap ni sebab ini dah dalam silibus macam ni. Arahan macam ni. Untuk dapat markah. Takkan salah cikgu. Tu cerita macam tu lah. Tak. Macam baru ni juga. Mana solah dah. Buat tentang pakaian kemerdekaan. Tema dia pakaian tradisional. Jadi tak kisahlah orang nak pakai baju kurung, baju Melayu, baju apa, tapi ada ciri-ciri kemelayuan. Dah. Nabi hamba Allah ni dia buat, dia duk hias anak dia ni tema futuristik. Tak ada kena-mena tradisional pun. Dia buat nombor-nombor. Mari, memanglah cantik. Lawa orang tengok, tapi tema tak kena. Dapat nombor juga, bukan tak ada nombor, dah adalah tempat kedudukan lah, dapatlah juga hadiah satu hati, tak puas hati, pergi viral kan. Nah, masuk surat khabar, masuk cerita pasal apa tak? Ya, viralkan. Anak saya punya cantik tak? Dia ingat bila dia viralkan macam tu, orang nak simpati, kena hantam lagi ada tak? Kau faham tak faham? Sekolah kata tema tradisional, ni anak kau tu macam tu ke ni? Kan? Jadi itu ada, sama je kita amalan pun. Kita duduk ada dunia. Sebab bila ikut Nabi ni, itulah cara nak meraih kasih sayang Allah. Sesungguhnya beradab dengan baginda Nabi SAW menerusi dalil-dalil yang dikemukakan bahawa Rasulullah SAW mendengar dan menyahut setiap seruan selawat kepadanya. Memang solat alaihi solatan dari itu. Tanda beradab terhadap baginda Nabi SAW dilakukan seperti berikut. Tanda kita beradab dengan Nabi. Yang pertama, mentaati baginda Nabi SAW, mengikuti jejaknya dan mengamalkan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktiviti kehidupan kita, sama ada dalam urusan dunia maupun agama. Dalam bab urusan dunia beragama ni tuan-tuan, itu kita cuba ikut Nabi. Dalam bab berpakaian, adakah berpakaian ikut Nabi itu hanya jubah dengan serban? Tak. Ya, yang Rasulullah ajar ialah pakaian yang menutup aurat, itu adalah sunnah. Pakaian tidak memberi fitnah, orang tak mengata tak, itu juga sunnah. Bukan hanya jubah, serban saja tuan-tuan. Itu pakaian di zaman baginda lah. Tak. Jadinya pakaian untuk aurat yang tidak memberi fitnah, yang tidak orang kata tak mengata pun pelik-pelik dengan pakaian kau ni tak. Dan macam orang rasa lepas tak. Jadinya tidak boleh, tak ada masalah. Itu maksudnya sunnah.
Yang keduanya, mengutamakan kecintaan kepadanya, menghormatinya dan mengagungkannya melebihi kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepada makhluk lainnya. Yang ketiga, mencintai orang yang baginda Nabi SAW cintai, memusuhi orang yang baginda Nabi SAW musuhi, reda terhadap apa saja yang menjadi keredaannya dan marah terhadap apa saja yang menyebabkan kemarahannya. Ya, siapa yang mencintai orang yang soleh, mencintai ahli bait keluarga Nabi, tak? Ya, dan apa sajalah yang Allah cintai, dan memusuhi siapa yang memusuhi Nabi SAW. Ya, yang Nabi musuhi itu kita musuhi. Siapa? Orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar perintah Allah, ya, orang yang asi ini. Ya. Yang keempat, mengagungkan dan memuliakan nama baginda Nabi SAW ketika disebut, berselawat dan salam kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaannya. Ya, bila nama Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, kita jawab, kan? Dan yang jadi umat yang kedekut, umat yang bakhil, bila mana disebut nama Nabi dia tak menyaut sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kelima, yang membenarkan setiap apa yang baginda Nabi SAW sampaikan, baik dalam urusan dunia, agama maupun perkara gaib dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perkara-perkara gaib tadi tentang bab dunia, tadi Rasulullah beritahu, antum a'lamu minni, engkau lebih tahu pada aku. Dalam bab perkara-perkara gaib, hanya Nabi saja yang layak menyampaikan. Dan kita kena ingat, ya, Nabi SAW tu walaupun baginda mengetahui tentang perkara-perkara gaib, tetapi baginda tak tahu pun apa yang ada dalam isi hati kita. Ya, jadinya kalau orang boleh tahu isi hati tu, pelik. Nabi sendiri pun tak tahu pun. Nah, okey, apa contoh? Kalau Rasulullah tahu niat seseorang, macam mana Rasulullah boleh pergi jemputan orang Yahudi yang jemput Nabi yang hidangkan daging yang beracun? Rasulullah tak tahu pun. Kalau Rasulullah tahu tadi ni, kecuali diberi wahyu. Kecuali dalam peristiwa Yahudi, ya, Bani Kainuqa apa? Yang dia nak bunuh Nabi, tak? Ya, dia panggil Nabi SAW berbincang mereka dalam sebuah rumah. Rupanya di atas rumah tu dia orang dah siapkan batu, tembok. Di atas rumah harap dia petak-petak, tuan-tuan. Rumah kita pakai bumbung kan. Rumah harap dia petak-petak kotak, dia letak batu ke atas. Nabi keluar, dia capak batu. Rasulullah tak tahu. Ya, kalau Rasulullah keluar memang kena lah. Rupanya macam mana Rasulullah boleh tahu? Jibril bagi tahu. Walaupun benda tersebut kita lagi tak tahu dah. Jibril yang beritahu, wahai Muhammad, puak-puak ni dah siapkan batu ke atas, kau keluar je kena. Sebab tu bila mana Rasulullah duduk dalam, tiba-tiba Rasulullah terus keluar daripada majlis. Orang Yahudi pun terkejut. Tiba-tiba keluar. Sahabat-sahabat ingat Rasulullah keluar daripada majlis tersebut ni sebab mungkin nak pergi tandas kot. Tandas mana? Dalam rumah kan, tandas kat luar tak? Pergi kat luar kot tak? Ya, Rasulullah keluar terus, Rasulullah panggil tentera soalan. Ya, biar Rasulullah beritahu pada orang Yahudi, korang nak bunuh aku, korang letak batu ke atas. Orang Yahudi terkejut sebab mereka telah bermesyuarat secara rahsia. Tak ada siapa pun yang bocorkan rahsia ni, nak bunuh Nabi ni. Orang pun tak bocorkan rahsia. Mereka terkejut, bukan terkejut buruk, terkejut biawak lah. Mereka terkejut dinosaur, kan? Terkejut betul. Macam Rasulullah tahu? Jibril beritahu. Maksudnya apa yang diwahyukan Rasulullah tahulah. Yang tidak diwahyukan tak tahulah. Tak, itu cerita dia. Tiba-tiba kalau akhir zaman semua benda dia tahu. Semua benda dia boleh baca hati orang. Pelik juga. Kalau Nabi sendiri pun macam tu, macam tak adalah ni diberi wahyu baru tahu, tak bagi wahyu tak tahu. Tak. Jadi gitu, pelik juga orang macam ni. Yang keenam, cara beradab pada Nabi, menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwahnya dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Ya. Yang ketujuh, merendahkan suara di sisi kuburannya, di kuburnya dan di dalam masjidnya, Masjid Nabawi, bagi orang yang Allah SWT muliakan untuk menziarahinya. Memuliakannya dengan berdiri di sisi kuburnya. Yang kita ziarah dalam depan kubur Nabi tak? Yang ke-8, mencintai orang-orang yang saleh, membela dan menolong mereka dengan kecintaannya, dan membenci orang-orang yang berbuat fasik dan memusuhi mereka dengan kebenciannya. Kita kasih seorang, kita benci seseorang bukan sebab tubuh badan dia. Kita benci ni, aku benci dengan kau bukan sebab engkau, tapi perangai engkau tu yang aku benci. Bukan sebab tubuh badan dia. Nah, kita benci sebab sikap dia, perangai dia. Begitu juga kita mengasihi orang. Kita kasih pada sebab akhlaknya baik, akhlaknya mulia.
Walaupun rupa tak seberapa, tapi perangai yang senonoh kita kasih pada dia tak. Itu. Bukan sebab tubuh badan. Tubuh badan ni ialah Allah Ta'ala punya anugerah lah. Sebab tu dilarang kita ni body shaming. Ya, kenapa dilarang body shaming tak? Tu termasuk dalam kesalahan juga ya. Body shaming tak? Hina orang tu sikit, tengok mata dia ni sikit pun hina. Tengok telinga capang sikit tu ni tak? Hina tak? Body shaming kan tak boleh. Sebab itu semua Allah Ta'ala tentukan. Dan bagi itulah yang kau dapat. Kan? Tak boleh ya. Pengajaran hadis, tanda-tanda seorang itu cinta kepada Rasulullah SAW ialah yang pertama berselawat kepada baginda Nabi SAW bagi menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada baginda. Tujuan berselawat adalah untuk memberi ucapan selamat bagi menghormati baginda Nabi SAW. Kita perlu beradab semasa berselawat. Nak berselawat boleh beradab dengan suara yang sederhana dan tidak terlalu nyaring dan mengganggu orang lain. Ya, terutama kalau nak menyanyi, nak bergendang apa semua ni tuan-tuan. Terutama dalam rumah Allah, dalam tempat ibadat tak sesuai langsung. Kalau nak gedung-gedang, pergilah buat kemah kat luar sana. Duduklah kat sana, carilah padang yang sesuai, tempat lapangan. Kau nak gedung-gedang, buatlah ikut atas. Kau nak bernasyid apa, kau buatlah. Nah, dalam rumah Allah, baik masjid, baik surau, tak ada tuan, beradab. Rasulullah sebut dah, akhir zaman akan ada umat aku yang macam ni. Perangai macam ni dah. Kalau kau jumpa puak-puak ni, kau buat apa? Halau dia keluar. Halau dia keluar. Jangan bagi dia masuk. Ini tempat ibadat. Ya, bukan tempat nak cuba nak ingatkan Nabi tak. Tapi dengan cara ni tak ada. Nak pergi buat kemah luar tu. Pasang kemah banyak-banyak. Dalam rumah Allah tak boleh. Ya, sebab dalam hadis ada sebut. Kalau tak ada sebut, tak apa dah tu ada. Sebab ada sebut. Yang keduanya, tawaduk dan bersopan santun. Kita dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW. Bersopan ketika mendengar hadis Nabi SAW dibaca. Hormat kepada jasad Nabi. Tak. Hormat ketika hadis Nabi disampaikan. Sahabat Nabi, ketika seorang datang sahabat nak ambil hadis daripada dia, ketika itu dia di luar rumah, badan mungkin tak selesa, berpeluh-peluh apa semua tak. Datang sahabat, boleh tak kau bacakan hadis Nabi kepada aku? Sekejap. Aku masuk rumah. Dia masuk rumah dulu. Mandi, bersihkan badan, sapu-sapu badan, pakai pakaian bersih tak, mayang sunat, baru dia keluar. Ya, ini bukan baca Quran tuan-tuan, nak baca hadis. Dia masuk rumah, mandi semua siap-siap bersih berdiri, dia keluar, baru dia bacakan hadis tu. Hormat. Nah, kita hari ni sewenang-wenangnya. Ini malam apa ni? Nabi ada ajar dulu. Ini sebut macam tu je. Mana? Adalah, dalam tu ada. Mana? Tak ada mana? Kan? Sahabat punya hormat kan, hadis Nabi nak sebut je pun, mandi dulu. Mandi bersihkan diri, sembahyang sunat dulu. Kan? Kita lama je lah. Ni ada ni kan. Tak semestinya tak ada dalam kitab hadis. Ya, tak ada benda tu. Senang kita buat. Ya, dia punya formula lah. Tak semestinya benda yang tak ada dalam kitab hadis sunnah sitah tu, benda tu tak ada tuan-tuan. Tak semestinya dia kata. Tolong datangkan bukti pula yang betul katakan macam ni tak. Sebab setiap amalan mesti datang pada dalil, bukti lah. Yang keempat, mengasihi para sahabat radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW. Kita hendaklah menghormati dan memuliakan para sahabat baginda Nabi SAW dengan tidak mencaci atau memandang rendah pendapat sahabat radhiyallahu anhum. Nak mencaci sahabat tak boleh. Ini kan pula mengkafirkan para sahabat. Lagi berat. Berat 66. Tak? Kafirkan sahabat lagi out. Bayangkan tuan, sahabat pun kena kafir, isteri Nabi pun kena kafir. Out lah. Nak kata apa lagi dah? Apa lagi kita nak kata? Jangan cerita bab rukun lagi dah. Rukun di mana out, rukun Islam pun di mana ubah dah. Kan? Sahabat pun semua dikafirkannya, kecuali beberapa orang. Kan? Isteri Nabi pun kena juga. Sayyidatina Aisyah pun kafir juga. Aku pun kena kan? Pada ibni Nabi tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab puak-puak ni, mereka tak boleh nak menyerang peribadi Nabi. Sebab mereka tahu kalau aku serang peribadi Nabi, semua orang Islam akan bangun menentang. Jadi dia mulakan dengan yang tepi-tepi dulu, sahabat Nabi. Ya, sebenarnya saya cakap tadi dah. Ya, orang kata ibaratnya kalau mak tadi anak bergaduh dua orang, ya, dia tak hormat mak ayah dia kan. Begitu juga cara mereka buat. Mereka hina sahabat, mereka caci sahabat, sebenarnya mereka nak secara tak langsung mereka menyindir Nabi.
Mereka menghina Nabi itu secara tak langsung. Mereka tak berani nak hina Nabi depan-depan macam tu, tapi dengan cara mengkafirkan sahabat. Jadi bila mengkafirkan sahabat bermakna kalau sahabat pun tak betul, agak Nabi tu betul lah. Dia gitu kan. Kau bayangkan isteri Nabi pun tak betul lah. Isteri Nabi yang tidur sekali tak, duduk serumah pun tak betul. Maknanya apa? Niat Nabi pun tak betul, itu je. Tapi tak berani nak sebut. Tak berani nak sebut Nabi tak betul kan, berani sebut. Yang kelimanya berintizam dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beradab kepada Rasulullah SAW, mendorong kita mengamalkan sunnahnya. Kita dikehendaki mengikut dan mengamalkan segala sunnah Rasulullah SAW, sama ada perbuatan, perkataan, hukum, sikap dan pandangannya. Kita mestilah memastikan setiap amalan kita itu selari dengan ajaran Islam dan panduan sunnah Rasulullah SAW. Artinya selari. Yang keenam, seorang yang mengasihi Rasulullah SAW akan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan ikutan akan mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan keredaan di akhirat. Kesimpulannya tuan-tuan, yang pertamanya, setiap mukmin perlu mengetahui akan adab-adab yang sewajarnya terhadap Rasulullah SAW, kerana ia adalah sebab untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Di antara adab lain yang perlu dilakukan oleh seseorang mukmin yang paling utama adalah meyakini apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu keyakinan terhadap agama Islam yang diajar olehnya. Yang kedua, mengamalkan adab dengan Nabi Muhammad SAW akan meletakkan mukmin itu pada suatu tahap akhlak yang mulia dan terpuji. Usahakanlah diri melaksanakan segala perintah yang diajar oleh baginda Nabi SAW dan jauhkanlah diri daripada segala perbuatan yang dilarang olehnya. Ketiga, sesungguhnya pada diri baginda Nabi SAW ada suri teladan yang perlu dituruti, dan bagi umat yang taat akan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, laksanakanlah segala perintah dan suruhannya. Moga-moga ini akan menjadi asbab ni penyebab tuan-tuan untuk memperolehi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan kupasan yang agak panjang lebar tentang adab mencintai Nabi SAW. Dan sungguhnya kepentingan kita mencintai Nabi ni sebab apa? Nabi ni panduan hidup kita untuk kita bawa ke akhirat. Tu dia sebab dia. Kalau dalam urusan dunia ni, tuan-tuan terpulanglah nak pakai kereta ni, nak rumah macam ni, rumah macam itu, tuan masih ada kemampuan. Tetapi dalam bab ibadah tak ada cara lain, tak ada Google Maps lain, tak ada Waze lain yang menunjukkan cara untuk mencapai pergi akhirat. Hanya inilah jalannya tuan-tuan. Jadi kita kena pertahankan, kita kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu alam.